Tajuk, Harimau Malaya. Ketika helang besi tunduk di langit ribut, di pangkalan udara TUDM Kuantan, yang menghadap Laut Cina Selatan yang terbentang luas, bahang tropika yang menyengat memanaskan landasan asfalt. Di sebalik bayangan uap panas yang menari-nari, aset-aset tentara udara terkuat di dunia sedang berehat di bawah terik mentari. Di satu sudut, terserlah satu pemandangan yang melambangkan perbezaan jurang teknologi yang begitu ketara. Di bahagian timur landasan, berbaris megah jet-jet pejuang berwarna kelabu yang sophisticated. Itulah F-16 Volt Block 70 milik Tentara Udara Amerika Syarikat USAF, versi terbaru daripada keluarga F-16 yang merupakan jet pejuang terlaris di dunia, kini dilengkapi dengan avionik yang dipinjam daripada pesawat generasi kelima F-35. Di sebelahnya, kelihatan sebuah pesawat dengan sayap delta segitiga yang tajam seperti bilah pisau elit. Itulah Aerofighter Typhoon Tranche 4, kebanggaan Luftwaffe Jerman, sebuah mesin yang menyatukan teknologi 4 negara Eropa dan memancarkan aura menggerunkan bagi sesiapa yang memandangnya. Berbeza sekali, di hujung sebelah barat pangkalan, tersadai sebuah jet pejuang tunggal yang dicat dengan warna biru laut pekat yang unik. Itulah Sukhoi Su-30 MKM milik Tentara Udara Diraja Malaysia TUDM. Dari jauh, bayangannya kelihatan mirip dengan F-16 Amerika. Namun, apabila dilihat dari dekat, perbezaan dan keunikannya begitu ketara. Hei, ini lawak apa? Suara kasar yang memecah kesunyian itu kedengaran seperti orang meludah. Pemilik suara itu ialah Major Mike Viper Thompson, Komander Skuadron Tempur ke-3 USAF. Seorang juru terbang veteran dengan lebih 3.000 jam pengalaman menerbangkan F-16 terbaru. Sambil menolak cermin mata hitamnya, dia menuding ke arah jet biru itu dengan pandangan menghina yang tidak disembunyikan. Tengoklah tuh, orang Malaysia masih guna itik gemuk ni lagi? Korang tak pandai kira ke? Kami dah bagi pelan reka bentuk F-16 kami kan? Kenapa luas sayapnya jadi 25% lebih besar? Macam pakcik separuh umur yang gagal diet. Sakit mata aku tengok, juru terbang Amerika, di sekeliling Mike ketawa terbahak-bahak. Bagi mereka, Su-30 MKM hanyalah sebuah salinan gagal dari F-16 mereka, sebuah pesawat yang diubah suai, sesuka hati, dan dibesarkan tanpa sebab. Kemudian, satu suara yang lebih sinis dan dingin mencela. Major Mike, jaga bahasa Anda. Kasihan itik itu, kata Major Hans Eismann Richter dari Tentara Udara Jerman. Dengan mata birunya yang dingin seperti ais, dia sentiasa memastikan uniformnya kemas tanpa sebarang kedutan, seorang yang perfeksionis. Hans, dengan sarung tangan putihnya, dengan sengaja mengetuk-ngetuk hujung sayap Su-30 MKM itu. Pesawat ini tiada nilai estetika. Tengoklah bentuk sayap yang janggal ini. Merosakan reka bentuk F-16 yang elegan. Dan cat ini pula, meniru warna laut macam sesumpah, langsung tiada semangat kesatria. Jurutera Jerman lebih rela mati daripada meluluskan reka bentuk hodoh seperti ini. Mereka fikir, dengan hanya membesarkannya, ia akan jadi lebih baik. Tipikal selera buruk. Harganya Rm340 juta sebuah, kan? Sampah yang lebih mahal daripada Eurofighter kami. Kasihan pembayar cukai di Malaysia, sambung Hans. Serangan dua penjuru daripada dua juru terbang elit Amerika dan Jerman itu bukan sekadar ejekan biasa. Ia adalah satu serangan psikologi yang menggabungkan keangkuhan kuasa besar Amerika dan kebanggaan kejuruteraan Jerman, membuatkan keadaan terasa begitu menyesakkan. Namun, juru terbang TUDM yang menjadi sasaran ejekan itu, Major Ismail Harimau Rahim, langsung tidak menunjukkan sebarang reaksi. Dia terus melakukan tugasnya dengan tenang. Dengan sehelai kain lembut, dia menggilap kanopi kokpit Su-30 MKM kesayangannya dengan penuh teliti. Melihat keadaan itu, Mike ketawa sinis. Hoi, Harimau Boy, kau pekak kesibuk sangat menggilap cermin tu. Oh ya, radar kau kan model lama. Kenalah gilap kanopi tu bersih-bersih kalau tak nampak musuh nanti. Gelak tawa sekali lagi meletus di kalangan tentara Amerika. Kebanggaan F-16 Vol mereka ialah radar AESA APG 83 yang canggih. Sebaliknya, radar N011M bars pada Su-30 MKM
Walaupun merupakan radar PESA pasif electronically scan array yang berkuasa, bagi mereka hanyalah peninggalan teknologi tahun 90-an. Ismail tidak menghentikan kerjanya, tetapi menjawab dengan tenang, "Ini bukan kaca. Ini komposit akrilik dan polikarbonat." "Hah? Apa kau kata?" Ismail mengusap lembut bingkai kanopinya. F-16 kamu guna rekaan 2 keping untuk penglihatan yang lebih luas. Tapi Su-30 mkm guna rekaan 3 keping untuk kekuatan tambahan. Kalau ada burung langgar di udara, juru terbang masih selamat. Mendengar itu, Hans mengangkat bahu dengan gaya yang berlebihan. Pelanggaran burung, ini latihan pertempuran udara, bukan pertunjukan sarkas. Pertempuran udara modern berlaku di ketinggian lebih 30.000 kaki, ditentukan oleh peluru berpandu dari luar jangkauan visual. Kau nak bergaduh dengan burung ke? Inilah masalahnya orang pulau. Langsung tak faham tren peperangan semasa. Mike menolak dada Ismail dengan perlahan. Dengar sini. Latihan hari ini ialah penguasaan ruang udara, bukan main-main. F-16 Vol, aku boleh kunci dan tembak jatuh pesawat buruk kau tuh sebelum kau sempat sadar kewujudan aku. Badan pesawat kau yang tahanlah saktu mungkin boleh bertahan lama, tapi kerangka udaranya dah uzur, kan? Typhoon saya pun sama, tambah Hans dengan dingin. Tranche 4 kami boleh terbang melepasi kelajuan bunyi tanpa menggunakan afterburner. Waktu pesawat kau yang lembab tuh baru nak naik tinggi, kami dah berseronok memburu kau dari atas. Kedua-dua mereka memandang rendah ke arah Ismail, tersenyum seperti pemangsa yang sudah pasti akan menang. Mereka tidak tahu. Kanopi 3 keping yang digilap oleh Ismail itulah yang akan menjadi satu-satunya penyelamat mereka dalam neraka ribut yang bakal melanda. Mereka juga tidak tahu bahwa di sebalik sayap besar yang diejek sebagai gemuk itu, tersembunyi sebilah keris sakti yang akan menggegarkan dunia. Hans, kita bertaruh siapa yang dapat jadikan sampah Jepun. Malaysia ni besi buruk dulu. Baiklah Mike, tapi jangan menyesal kalau kau lambat. Typhoon saya jauh lebih laju daripada salinan pesawat kau tuh. Sambil meninggalkan kata-kata ejekan itu, mereka berdua menuju ke pesawat canggih masing-masing. Ismail yang ditinggalkan sendirian memandang ke langit melalui kanopi yang baru digilapnya. Di ufuk langit biru tropika itu, awan kelabu gelap mula berarak, tekanan udara menurun. Angin dah berubah, bisiknya pada diri sendiri. "Jom, kawan," bisik Ismail lagi sambil menyentuh badan Su-30 mkm itu. Haba yang terasa di hujung jarinya seakan-akan satu kepastian. Sudah tiba masanya untuk mengajar mereka yang hanya percaya pada data di atas kertas tentang semangat yang disemai oleh jurutera Malaysia ke dalam mesin ini. Kemarahan yang membara dalam diam itu akhirnya marak sepenuhnya bersama ngauman enjin Klimov AL-31 FP yang dihidupkan. Berlepas, amaran, cuaca dijangka berubah mendadak. Harap berwaspada. Sejurus selepas arahan dari menara kawalan, 3 bola api dari afterburner memecut di landasan pangkalan udara Kuantan. Yang pertama berlepas ialah Eurofighter Typhoon milik Hans. Lihatlah kuasa tujahan ini. Inilah hasil seni Eropa. Dengan kuasa tujahan yang dahsyat, pesawat itu melonjak hampir menegak seperti roket, menembusi awan. Pergerakannya begitu anggun sehingga kru darat yang memerhati pun terpegun. Seterusnya F-16 Vol milik Major Mike pula berlepas dengan lincah. "Jangan lambat harimau. Dengan pesawat berat kau tuh, bayang aku pun kau takkan nampak." Seolah-olah ingin menunjuk-nunjuk kuasa enjin terbaharunya, dia terus melakukan satu pusingan tajam, sejurus selepas berlepas, untuk mengejar Hans. Akhirnya Su-30 mkm milik Ismail memulakan pecutan, tiada apa yang menarik perhatian. Namun, seorang juru teknik Amerika perasan sesuatu yang aneh semasa pesawat itu berlepas. "Hei, kau nampak tak? Jarak berlepas Su-30 itu pendek betul. Berbanding F-16 yang menggunakan hampir separuh landasan, Su-30 mkm itu terapung ke udara selepas menggunakan hanya kira-kira 2/3 daripada jarak itu. Inilah bukti bahwa sayap gergasi yang diejek sebagai terlalu gemuk itu mampu menangkap setiap hembusan angin dan menukarkannya menjadi daya angkat yang luar biasa. Tetapi, sebaik sahaja di udara, fakta ini terlepas dari pandangan juru terbang Amerika dan Jerman itu. Ruang udara latihan di atas perairan Kepulauan Tioman
pada ketinggian 30.000 kaki. Seperti yang diramalkan, ia sudah bertukar menjadi pintu neraka. Apa punya gelora udara nih? Suara cemas mejar Mike bergema di radio. Awan cumulonimbus tropika telah membesar dengan pantas, membentuk dinding awan guru gergasi yang mengelilingi ketiga-tiga pesawat. Hujan lebat mencurah-curah seperti dituang dari baldi, menghentam kanopi dengan ganas. Pesawat F-16 Vol. Mike yang lincah itu terumbang-ambing seperti sampan di tengah lautan bergelora. Kelebihannya, sebagai pesawat yang kecil dan ringan kini menjadi kelemahan. Ia mudah dipengaruhi oleh gelora udara. Beban sayapnya yang tinggi menyebabkan ia sukar untuk bertahan menentang pergolakan udara. Avionik canggih yang dibanggakannya juga tidak dapat memberikan bacaan yang tepat apabila pesawat bergegar dengan kuat. Radar aku penuh dengan hingar. Pantulan awan hujan terlalu kuat. Aku tak dapat kesan musuh. Sementara itu, Eurofighter Typhoon milik Hans yang terbang lebih tinggi juga menghadapi masalah yang tidak dijangka. Nein, kanard saya yang indah ini. Kanard yang terletak di muncung pesawat itu, yang biasanya memberikan keboleh gerakan yang luar biasa, kini menjadi terlalu sensitif dalam badai. Komputer kawalan penerbangan coba menstabilkan pesawat dengan menggerakkan sayap-sayap kecil itu, tetapi setiap pergerakan menyebabkan gegaran yang tidak selesa pada seluruh pesawat. Amaran kerusakan sensor, amaran suhu engine, menerbangkan sebuah karya seni yang halus. Dalam air lumpur ini memang kerja gila. Hans terpaksa menurunkan ketinggian dan terbang di bawah awan. Prestasi yang mereka banggakan hanyalah spesifikasi di atas kertas yang hanya terpakai dalam cuaca cerah. Pada masa yang sama, Su-30 MKM milik Ismail terbang lebih rendah daripada mereka, betul-betul di atas permukaan laut yang bergelora. Di situ, aliran udara paling bergelora dan angin yang membawa titisan garam laut bertiup kencang. Namun di dalam kokpit Su-30 MKM, keadaannya begitu tenang. Mike, Hans, kamu tak tahu kan? Ismail berkata sendirian sambil merenung garisan ufuk di paparan pandu arah HUD. Kamu tak tahu diperbuat daripada apa sayap yang kamu ketawakan sebagai gemuk ini. Sayap Su-30 MKM bukan sekadar besar. Ia adalah kemuncak teknologi komposit gentian karbon, CFRP, yang disempurnakan melalui usaha gigih para jurutera tempatan bersama Syarikat Aeroangkasa Negara. Sayap pesawat pejuang biasa diperbuat daripada kerangka logam yang dipasang dengan kepingan aluminium menggunakan rivet. Ini menjadikannya berat dan permukaannya tidak rata. Tetapi Su-30 MKM berbeza. Seluruh sayapnya dibentuk sebagai satu unit tunggal di dalam sebuah ketuhar gergasi. Tanpa sambungan, lebih ringan daripada logam, tetapi lebih kuat daripada keluli. Sayap yang licin dan kukuh ini mampu menyerap hentakan gelora udara yang paling ganas sekalipun seperti pokok buluh yang meliuk dan tidak memindahkan gegaran itu kepada badan pesawat. Beban sayap F-16 Vol kamu kira-kira 430 kg per meter persegi. Beban sayap pesawat ini pula cuma 377 kg per meter persegi. Perbezaan inilah yang membawa pada dalam ribut. Sayap yang lebih luas menerima tekanan udara yang bergelora secara merata, menstabilkan pesawat dengan mantap. Jika pesawat Mike ibarat sampan kecil, maka Su-30 MKM adalah kapal pemecah ais yang mereda ombak ganas. Di sini Harimau 01 penerbangan stabil. Memulakan misi menjejak. Suara Ismail kedengaran tenang dan jelas walaupun di tengah badai. Dia menekan satu switch di panel instrumen, membuka mata Su-30 MKM. Radar PESA N011 Embars. Mike dan rakan-rakannya mengejeknya sebagai teknologi usang tahun 90-an. Tetapi mereka tidak tahu bahwa jurutera-jurutera Malaysia tidak membiarkan radar ini begitu sahaja selama 20 tahun. Dengan kemaskini perisian yang berulang kali, prestasinya telah mencapai tahap yang luar biasa. Jika radar F-16 Vol ibarat lampu suluh, maka radar Su-30 MKM adalah lampu limpah di stadium. Lampu suluh hanya boleh menerangi satu arah. Tambahan pula, cahayanya akan terbias oleh titisan hujan, menyukarkan pandangan jarak jauh. Tetapi radar PESA Su-30 MKM boleh mengimbas secara elektronik pada kelajuan tinggi,
membezakan antara hingar dari titisan hujan dengan jisim logam di sebaliknya melalui pemrosesan matematik dalam sekelip mata. Satu bunyi elektronik yang jelas kedengaran di kokpit. Hingar dari awan hujan hilang dari paparan hijau dan digantikan dengan dua titik merah yang jelas. Jumpa F-16 Vol Mike dan Eurofighter Hans. Kedua-duanya sedang bergelut dengan badai, sehingga kehilangan jejak antara satu sama lain. Hanya Su-30 MKM yang dapat melihat belakang mereka dengan jelas dalam kegelapan. Sementara kamu bergantung pada komputer canggih. Jurutera Malaysia telah mengukuhkan bahan, menulis semula program, dan menggilap bahagian yang tidak kelihatan. Tangan Ismail menggenggam erat tuil pendikit dan kayu bedik. Kamu akan rasai sendiri betapa dahsyatnya kekuatan sebenar yang tidak tercatat dalam brosur. Pada ketika ini, Ismail dengan sengaja memancarkan gelombang radarnya untuk seketika bagi mendedahkan kedudukannya. Ia seperti seorang pahlawan yang memberi amaran sebelum menyerang. Satu pengisytiharan perang yang senyap tetapi tegas. Pancaran radar, dari mana? Suara cemas Mike kedengaran di radio. Dari bawah. Tak, betul-betul, atas permukaan laut. Terbang rendah dalam ribut macam ni kerja gila. Jerit Hans pula. Sensor saya tak nampak apa-apa. Hantu ke? Melihat kedua-duanya dalam keadaan keliru, Ismail tersenyum sinis. Mereka masih belum tahu kengerian sebenar Su-30 MKM. Mereka fikir kelebihannya hanyalah penerbangan yang stabil dan radar yang baik. Tetapi taring sebenar Su-30 MKM baru sahaja akan ditunjukkan. Macam mana kalau aku gunakan tujahan vektor TVC dalam cuaca buruk begini? Fasa kedua bermula. Aku akan tunjukkan taring sebenar sang harimau. Sayap biru itu berkilauan di celah awan hujan. Kemarahan yang membara dalam diam kini melepasi hadnya, dan akan bertukar menjadi satu keganasan yang tidak terduga, menimpa juru terbang elit yang angkuh itu. Harimau, kau sembunyi di mana? Radar aku penuh dengan isyarat palsu. Kekecewaan Mike jelas kedengaran di radio. Radar canggih APG 83 pada F-16 Vol juga tidak mampu membezakan pesawat biru yang terbang rendah di permukaan laut di tengah-tengah hingar kuat yang dihasilkan oleh ribut. Aku tak bersembunyi. Aku di sini. Dengan tenang, Ismail mengaktifkan satu mod khas. Mod tujahan vektor diaktifkan. Komputer kawalan penerbangan Su-30 MKM kini menulis semula hukum penerbangan biasa. Tiba-tiba, dari bawah kedudukan F-16 Vol Mike, satu bayang biru melonjak naik secara menegak dari permukaan laut. Dari bawah, Mike secara refleks menarik kayu bedik untuk mengelak. Dia coba membawa pertarungan ke dalam pertempuran jarak dekat, satu kelebihan F-16 Vol, di mana nisbah tujahan kepada beratnya yang lebih baik akan memberinya kemenangan. Dia yakin, kena kau. Dengan sayap lembab kau tuh, kau takkan boleh ikut pusingan aku. Kata-kata angkuh Mike tersekat di kerongkongnya. Satu fenomena yang tidak masuk akal sedang berlaku di hadapan matanya. Su-30 MKM yang sedang melonjak naik itu, tanpa memiringkan badannya, tiba-tiba menaikkan muncungnya pada sudut yang mustahil. Pesawat itu seolah-olah berdiri di udara, memperlahankan kelajuan ke hadapannya hampir kepada sifar. Ia adalah manuver Cobra Pugachev. Apa? Dia pegun di udara. Hukum fisik mana yang dia pakai ini? Bagi pesawat biasa, manuver ini akan menyebabkan pegun dan terhempas. Tetapi Su-30 MKM berbeza. Muncung enjin tujahan vektornya boleh digerakkan secara bebas, membolehkannya melakukan pergerakan yang menentang logik aerodinamik konvensional. Kunci radar Mike, yang mengunci berdasarkan ramalan pergerakan, terus terputus karena pesawat sasarannya hampir tidak bergerak ke hadapan. Celaka, sasaran tak kena, macam hantu. Sementara Mike panik, Ismail dengan tenang meletakkan pesawatnya sejajar di sebelah F-16 Vol dengan muncung Su-30 MKM dihalakan tepat ke arah kokpit Mike. F-16 Fois, checkmate. Jari telunjuk Ismail menekan picu. Pautan data latihan mengeluarkan keputusan yang tidak berbelas kasihan. F-16 ditembak jatuh. Mike tersingkir. Tak mungkin, aku kalah dengan pesawat lama? Jeritan Mike ditinggalkan di belakang. Ismail kini mencari mangsa seterusnya di atas awan.
juru terbang Jerman Hans, yang telah melarikan diri. Mike dah jatuh. Hans terkejut melihat isyarat Mike hilang dari radarnya. Tetapi dia cepat-cepat menenangkan diri. Itu pesawat Amerika. Typhoon aku berbeza. Pada ketinggian dan kelajuan ini, peluru berpandu kau takkan sampai. Hans menekan afterburner sepenuhnya dan memulakan serangan junam, taktik hit and run. Dia akan menjunam pada kelajuan supersonik dan menembak Su 30 mkm semasa melintasinya. Korak serangan kemenangan bagi Typhoon dengan pecutan terhebat di Eropa. Nampak kau, sesumpah Malaysia. Aku akan patahkan sayap hodoh kau tu. Belakang Su 30 mkm kini berada dalam sasaran Hood Hans. Detik kemenangan sudah tiba. Tetapi pada saat itu, Muncung Su 30 mkm mendongak ke atas pada sudut yang tidak masuk akal, seolah-olah melakukan manuver kobra sekali lagi, tetapi kali ini sambil bergerak ke hadapan. Apa punya pergerakan nih? Kau akan pegun. Dalam pemahaman Hans, menaikkan Muncung pada keadaan begitu akan menyebabkan seretan udara yang besar dan mengakibatkan pesawat terhempas. Namun, daya angkat luar biasa yang dihasilkan oleh sayap gergasinya, digabungkan dengan kuasa enjin yang dikawal secara digital, memaksa Su 30 mkm itu seolah-olah terapung di udara. Pemandangannya seperti seekor ular tedung yang mengangkat kepala untuk mematuk mangsanya. Dari awal lagi aku memang sasar ke sini. Di pandangan Ismail, pesawat Hans yang menjunam kelihatan semakin besar. Laluan pertembungan berdepan. Selagi panduan radar PESA yang tepat ini ada, peluru berpandu pihaknya yang akan sampai dahulu. Elak, elak. Amaran kunci sasaran tidak henti-henti berbunyi. Hans menarik kayu bediknya sekuat hati. Kanard kebanggaannya berkeriut seolah-olah akan patah. Tetapi sekali taring sang harimau telah menggigit, ia tidak akan melepaskan mangsanya. Su 30 mkm itu seolah-olah terikat dengan benang halimunan pada pesawat Hans, terus menghalangkan muncungnya ke arah musuh. Tamatlah riwayat kau, Eurofighter. Ismail menekan picu untuk kali kedua. Isyarat peluru berpandu membelah hujan dan terus menuju ke arah Hans. Eurofighter ditembak jatuh. Hans tersingkir. Satu kesunyian yang menakutkan kembali menyelubungi langit yang bergelora. Semuanya berlaku dalam masa kurang 3 menit. Dua pesawat canggih terhebat dari Amerika dan Eropa telah ditundukkan sepenuhnya oleh sebuah pesawat yang dianggap lapuk. Ismail menghela nafas panjang dan menepuk-nepuk panel instrumen kesayangannya dengan lembut. Bagus kawan, tarian yang hebat. Su 30 mkm itu memusingkan badannya, meninggalkan langit di mana para tewas terapung kebingungan, dan terbang pulang ke pangkalan dengan gaya seorang juara. Sejalur cahaya matahari yang menembusi celah awan hujan menyinari cat biru penyamaran lautan itu, membuatnya berkilauan seperti permata. Bunyi deruman enjin yang kuat bergema apabila Su 30 mkm mendarat, meninggalkan kesan tayar hitam di landasan basah. Ketika pesawat itu meluncur di atas air, ia bukan lagi kelihatan seperti mesin usang, tetapi seorang juara yang baru sahaja menundukkan dua gergasi dunia dan juga amukan alam. Apabila enjin dimatikan dan bunyi turbin yang nyaring hilang, suasana menjadi sunyi sepi. Beratus-ratus anggota tentara Amerika yang mengelilingi hangar penyelenggaraan terdiam 1000 bahasa. Mereka tidak dapat memproses apa yang telah berlaku. F-16 Vol dengan avionik tercanggih dan Eurofighter dengan kuasa sains Eropa telah dipermainkan seperti budak kecil oleh pesawat biru yang kelihatan usang itu. Kanopi terbuka, dan Ismail perlahan-lahan menanggalkan topi keledarnya. Langkahnya berat ketika menuruni tangga, tetapi matanya bersinar tanpa sebarang keraguan. Ketika kakinya memijak konkrit, sekumpulan orang mula bergerak. Tunggu, dua lelaki yang tewas itu berjalan ke hadapan. Mengejar Mike dan Kapten Hans. Keangkuhan mereka sebelum ini telah hilang sama sekali. Mike memegang topinya dengan lemah, manakala rambut perang Hans yang kemas kini basah kuyup dengan peluh dingin. Hans kelihatan paling terjejas. Dengan langkah yang terhuyung-hayang, dia berjalan ke arah Su 30 mkm dan menyentuh muncungnya yang basah seolah-olah ia adalah makhluk suci. Aku tak percaya. Ini sihir ke? Bisik Hans dengan suara yang serak. Dia menanggalkan sarung tangannya dan merasai permukaan pesawat itu dengan tangan kosong. Mustahil. Tiada sambungan,
Tiada satupun kepala rivet atau permukaan logam yang tidak rata, dari pangkal sayap hingga ke hujungnya, licin seperti sekeping kaca. Sebelum ini, dia mengejeknya sebagai hodoh dan tidak mempunyai estetika, tetapi setelah mengalami pertempuran yang getir, dia kini dapat melihat kehebatan sebenar sayap ini. Ini bukan sekadar komposit biasa. Ini adalah hasil di mana jurutera Malaysia telah mengira setiap sudut gentian karbon dan membentuknya di bawah tekanan yang sangat tinggi untuk menghasilkan sayap yang paling kuat dan paling kurang seretan yang pernah dicipta oleh manusia. Hans menyandarkan pipinya pada badan Su, 30 mkm dan menjerit, "Kamu tahu tak betapa sukarnya untuk membina permukaan melengkung sebesar ini sebagai satu unit. Malah jurutera Jerman pun akan menganggapnya terlalu mahal dan rumit. Tapi kamu berjaya menghasilkannya secara besar-besaran. Kalau tak berkorban, kami takkan dapat bertahan di lautan Malaysia," jawab Ismail dengan tenang. "Lautan kami ganas. Taufan melanda. Langit di sini jauh lebih mencabar daripada yang kamu bayangkan. Untuk terbang dan mempertahankan negara ini, teknologi sedia ada tidak mencukupi. Sebab itulah kami membina sayap ini. Lebih kuat daripada besi, tetapi melentur seperti buluh." Mendengar kata-kata itu, Hans terduduk melutut. Ia bukan tanda kekalahan. Ia adalah tanda hormat tertinggi kepada hasil kerja seorang pakar yang agung. "Saya silap. Ini bukan reka bentuk yang janggal. Ini adalah kemuncak keindahan fungsional. Mereka telah menentang hukum fizik dengan keazaman semata-mata untuk mengurangkan seretan. Indah. Sungguh sebuah pesawat yang indah." Sambil mendengar pujian Hans, Major Mike melangkah ke hadapan. Ekspresinya rumit, campuran antara keegoan yang hancur dan kejutan yang mendalam. "Aku panggil kau adik gemuk aku, salinan gagal dari rekaan aku." Mike ketawa sinis dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Biar aku betulkan, pergerakan macam tu, F-16 aku takkan boleh buat walau macam manapun aku cuba. Meluncur ke sisi tanpa memiringkan badan, jangan main-main. Itu bukan pergerakan kapal terbang. Itu langkah seorang pendekar silat di udara." Mike seolah-olah ingin mencengkam kolar Ismail, tetapi sebaliknya menepuk bahunya dengan lembut. "Jawab dengan jujur, harimau. Berapa G yang kau rasa semasa meluncur ke sisi itu?" "Dalam kiraan aku, pesawat biasa dah tentu sayapnya patah dan berkecai di udara. Maksimum seketika 9 G. Tapi sayap ini boleh tahan. Gila, orang Malaysia sanggup letakkan begitu banyak kekuatan dan kebolehpercayaan dalam mesin yang membawa nyawa manusia?" Mike menghela nafas panjang dan memandang tepat ke mata Ismail. Tiada lagi penghinaan di matanya. Hanya ada rasa hormat seorang lelaki kepada pahlawan yang telah menewaskannya sepenuhnya. "Harimau." "Tak, Major Ismail. Kami mengaku kalah. Pesawat ini bukan salinan F-16. Ia adalah seekor binatang buas yang berbeza sepenuhnya. Dicipta dengan mengambil falsafah reka bentuk yang kami abaikan dan menggilapnya sehingga ke tahap ekstrem." Ismail mengangguk dan menepuk muncung pesawat kesayangannya. "Dalam budaya kami, ada konsep bunga, buah, dan rasa dalam silat." "Bunga, buah, dan rasa? Apa tuh?" "Mula-mula, kita belajar pergerakan asas yang diajar oleh guru, yaitu bunga. Kemudian, kita coba memecahkan peraturan itu dan menambah kreativiti kita sendiri, yaitu buah. Akhirnya, kita meninggalkan ajaran guru dan mencapai tahap kita sendiri, yaitu rasa." Ismail menunjuk ke langit. "F-16 adalah guru yang hebat. Kerana reka bentuk asas kamu, kami dapat membina pesawat ini. Tetapi orang Malaysia tidak berpuas hati setakat itu. Daripada hanya menggunakan pelan reka bentuk pinjaman, kami memilih untuk berkembang dengan menyemai semangat kami sendiri. Itulah Su 30 mkm ini. Belajar, ubah suai, dan cipta semula. Bukan mencipta sesuatu dari sifar, tetapi mengubah satu menjadi 100. Mike mengulangi kata-kata itu seolah-olah cuba memahaminya. Kemudian dia dan Hans berdiri tegak. Tanpa dirancang, kedua-dua mereka mengangkat tangan kanan mereka dan memberikan tabik hormat yang kemas. "Hormat kami kepada Theodem dan para jurutera kamu yang luar biasa. Kekalahan ini adalah pelajaran yang paling memalukan, tetapi juga paling bermakna dalam kerjaya saya sebagai juru terbang," kata Hans. Mike menyambung dengan laungan. "Lain kali kita berjumpa,
ajar kami cara membuat sayap ajaib itu. Aku nak suntik sikit semangat Malaysia dalam F-16 aku. Pada ketika itu, tepukan gemuruh mula kedengaran dari kalangan juru teknik Amerika yang memerhati dari jauh. Mula-mula hanya seorang dua, tetapi tidak lama kemudian ia bertukar menjadi sorakan gemuruh dari beratus-ratus juru teknik, juru terbang, dan kru darat. Hebatlah orang Malaysia, sayap gila, lain kali ajar kami cara selenggaranya. Di situ, tiada lagi sempadan negara, tiada lagi retorik sekutu, tiada lagi perbandingan spesifikasi di atas kertas. Yang ada hanyalah pujian ikhlas kepada mereka yang telah melakukan kerja terbaik di medan perang yang ganas bernama langit. Sayap biru yang pernah diejek sebagai sampah mahal itu kini bermandikan cahaya senja, kelihatan lebih megah dan agung daripada mana-mana jet pejuang di dunia.